Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yuqarribuna ilaika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yusma'. Amma ba'd. Alhamdulillah kita diberi kesempatan dan keizinan daripada Allah Azza wa Jalla untuk kita sama-sama bertemu semula atau berkumpul semula secara maya untuk kita sambung pembacaan dan pengajian kita bagi Nazam Saffah Az-Zubat karangan Al-Imam Ibnu Raslan Ar-Ramli Asy-Syafi'i rahimahullah. yang mana pada minggu lepas kita telah selesai membicarakan tentang perbahasan air, ya, sampai rangkap ke 87. InsyaAllah kita akan masuk hari ini pada bab tentang najis. Okay, bab tentang najis, iaitu pada rangkap yang bernombor 88 ataupun bait, rangkapnya bait yang bernombor 88. Cuma sebelum kita mulakan pembacaan kita, perkongsian kita pada pagi ini, suka untuk Ana bagi beberapa maklumat tambahan ataupun Ana nak bagi peringatan sedikit sebanyak bahawa kelas ataupun pengajian Nazam Az-Zubat ini yang dilaksanakan pada pagi hari Khamis ini kita lakukan untuk meraihkan orang awam dan juga untuk meraihkan peminat dan penuntut ilmu. Okey. Kita nak meraihkan orang awam, begitu juga peminat dan penuntut ilmu. Jadi kedua-dua golongan inilah kita cuba nak raihkan. Kita tak khususkan kepada salah satu sahaja. Dan suka juga untuk Ana ingatkan, pengajian kita memang kita belajar mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Buku yang memang ditulis oleh ulama besar mazhab Syafi'i yang dipakai oleh para ulama mazhab Syafi'i seluruh dunia, Nazam Az-Zubat ini. Dan bukanlah bermaksud kita taksub ataupun kita nak ajak orang untuk taksub kepada mazhab Syafi'i. Okay. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan juga sedia maklum, kita bukan nak ajak untuk taksub. Buku ini adalah medium untuk belajar, silibus untuk belajar. Ada orang di luar sana yang dia tak faham, dia ingat kuliah-kuliah, majlis-majlis ilmu yang diadakan untuk mengajar buku-buku ni, buku-buku atau kitab-kitab fiqh mazhab ini, dia ingat tidak menepati keperluan orang awam ataupun hajat orang awam. Kan? Sebab bagi dia, orang awam bila perlukan solusi, mendapati solusi bukan daripada kitab-kitab fiqh mazhab, mungkin lebih mudah dapat solusi daripada kitab-kitab fiqh lain. Jadi untuk Ana betulkan kesalahfahaman ini, buku-buku fiqh mazhab macam ni adalah untuk dipelajari. Okay, untuk oleh orang awam dan juga untuk penuntut ilmu belajar. Untuk dinaik di dalam tangga ilmu ini sedikit demi sedikit. Adapun soal menjawab persoalan orang awam, kan? Soal kita nak memberi fatwa kepada orang awam, bukan semua yang ada di dalam buku itu difatwakan. Bukan semua yang ada di dalam buku yang dipelajari itu, hatta walaupun buku itu muktamad, difatwakan. Kan? Para ulama kita bila mereka fatwa, mereka tak fatwa dengan apa yang ada dalam kitab kadang-kadang. Kitab semata, maksudnya kitab yang dipelajari ini. Dan mereka juga tidak menghadkan diri untuk berfatwa dengan apa yang dalam mazhab saja kadang-kadang. Apa yang muktamad mazhab saja. Kan?
agak kerap juga, tidak sikit, maksudnya agak kerap juga ana dengar para ulama kita atau guru-guru kita, bila mereka ditanya tentang satu masalah, mereka akan cakap apa? Yang muktamad di dalam mazhab kita adalah sekian-sekian, tetapi yang kami fatwakan adalah qaul sekian-sekian. Sama ada qaul di dalam mazhab ataupun qaul di luar mazhab. Kadang-kadang mereka sebut yang muktamad di dalam mazhab adalah sekian-sekian, tetapi yang menjadi fatwa di kalangan ulama mutaakhirin mazhab Syafi'i, al-mufta bihi indal mutaakhirin adalah sekian-sekian. Okey. Jadi benda tu benda yang sebenarnya kalau orang tu dia penuntut ilmu dia akan faham lah. Tapi hakikatnya kekeliruan macam ni berlaku kenapa? Kerana ia datang daripada orang yang tidak dikenali sebagai penuntut ilmu. Okey. So kita mulakan hari ini dengan bab najis. Okey, tentang bab najis. Yang mana Anas telah sebutkan pada minggu lepas, bab najis ini para ulama dalam membicarakan tentangnya terbahagi kepada dua cara. Sama ada memberikan definisi ataupun cuba untuk menyebut terus, mengirakan kepada kita terus apa itu najis. Okey. Jadi Imam Ibn Ruslan di dalam Nazam Az-Zubat memilih untuk mengikuti cara menyebutkan terus apa itu najis. Dan cara ini dikenali sebagai cara Al-Add. Al-Add. Alif Lam Ain dengan Dal. Al-Add. Adapun cara untuk memberi definisi itu dipanggil sebagai Al-Hadd. Okey, Al-Hadd. Dan ulama menyebutkan bahawa cara Al-Add lebih sesuai dan lebih bagus kerana definisi untuk perkara yang najis itu terlalu panjang. Biasanya dia terlalu panjang. Okey. Yang kedua kerana memang apa yang najis itu di dalam mazhab Syafi'i sedikit sahaja. Dia terhad. Mahsur. Bila ulama kata mahsur maksudnya ianya terhad. Memandangkan ianya terhad, jadi mudah untuk kita hanya sebutkan saja terus apa dia. Okey. Kan? Adapun untuk kita sebutkan definisi yang terlalu panjang dan nak huraikan definisi itu, maka ramailah daripada para ulama dalam mazhab kita tak rasa itu sesuai, terutamanya untuk orang yang baru nak belajar. Okey. Jadi kita pergi kepada bait yang ke-88, kata Al-Imam Ibn Ruslan rahimallahu taala, wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain wa ghafarallahu lana wa lahu. المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور. Benda-benda najis ialah yang pertama cairan yang memabukkan. Khinzir, anjing beserta keturunan keduanya serta bekas minum keduanya. Okey, itu rangkap yang ke-88. Pertama sekali al-muskirul ma'i'. Okey, al-muskiru al-ma'i'. Yang mana jumhur ulama melihat bahawa arak itu najis. Okay, berdalilkan firman Allah Azza wa Jal, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Rijs, okay. Hanyanya arak itu dan judi dan juga patung-patung sembahan itu adalah najis. Rijs, dan rijs itu ditafsirkan sebagai najis. Itu antara dalilnya lah. Antaranya dalil lain adalah Nabi SAW sebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari untuk menuang bekas-bekas yang ada arak. Amara Nabi SAW bi'iraqati al-khamar. Untuk menuang, untuk membuang dan menuang najis khamar ataupun arak yang ada di dalam bekas. Dan kata para ulama, arahan Nabi SAW untuk membuang arak-arak yang ada ini dalil bahawa ianya najis. Okey, dalil bahawa ianya najis kerana tak ada sebab lain
Yang munasabah jika difikirkan kenapa Nabi SAW arahkan untuk dibuang ataupun dituangnya arak. Jadi menurut pandangan jumhur ulama arak itu najis. Dan arak yang dimaksudkan najis ini adalah yang al-ma'. Arak yang dalam bentuk cairan. Liquid arak yang bentuk cairan atau liquid. Yang kita boleh fahami dekat sini, jika perkara yang memabukkan itu jamid, okey. Perkara yang memabukkan itu bukan dalam bentuk cairan, tapi contohnya dalam bentuk pepejal, maka ianya bukan najis. So, apa contohnya? Contohnya pil-pil yang dimakan oleh pesakit yang mampu membuatkan pesakit itu khayal ataupun mabuk contohnya. Pil-pil tersebut bukan najis. Jadi katakanlah kita cakap ada orang disimpan pil dalam poket dia. Simpan pil dalam poket dia kan. Pil yang mana dia tahulah dari sudut perubatan kalau dia ambil akan menyebabkan dia pening, khayal ataupun mabuk, okey. So adakah pil itu najis? Dan kalau dia solat, adakah solat dia terbatal kerana pil itu najis? Jawapannya tidak. Kerana pil itu dalam bentuk pepejal. Okey, begitu juga ulama sebutkan seperti ganja dan lain-lain lah, yang mana daun ganja dan sebagainya ini dalam bentuk pepejal, mampu untuk memabukkan orang jika diambil, tetapi dia bukan dalam bentuk cairan, maka dia tak dikira najis. Okey. Itu perbahasan yang pertama. Kedua, jika suatu tu asalnya dia cairan ataupun dia liquid, contohnya dia asalnya arak yang dalam bentuk cairan, tapi kemudiannya dibekukan. Arak itu dibekukan menjadi pepejal, contoh. Okay, arak itu dibekukan menjadi pepejal. Adakah ianya masih kekal najis? Okay, jawapannya ya, ianya masih kekal najis. Kita melihat kepada bentuk asalnya. Okay, arak yang dibekukan itu, yang asalnya cairan, adalah najis. Manakala pil, ganja dan sebagainya, jika diperbuat dalam bentuk cairan sekalipun, akan tetapi pada asalnya ianya bukan dalam bentuk cairan, ianya bentuk pepejal macam pil, okey. Jika dipecah-pecahkan pil itu, katakanlah orang tu dia ambil lesung, dia ketuk-ketuk pil tu, kemudian dia letak dekat dalam air, larutkan pil tu dalam air. Jawapannya tetap tak najis sebab asalnya dia pepejal. Jadi kalau dia ambil pil, contoh pil-pil yang memabukkan ni, okey. Kemudian dia ketuk dengan lesung batu sampai pecah-pecah pil tu, kemudian dia tuang dalam air, dia letak dalam air, okay. Kemudian dia letakkan dalam air sehingga larut, air tersebut tidak jadi najis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah khinzir. Okey. Yang mana khinzir ini adalah najis, dan dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i, khinzir adalah najis yang lebih berat daripada anjing. Okey. Adalah najis yang lebih berat daripada anjing. Kan seperti dalam Quran pun ada sebut au lahma khinzirin fa innahu rijs, okey. Kerana laham khinzir ini juga rijs, iaitu najis. Jadi dalam mazhab kita khinzir ini najis, bahkan najisnya itu, kenajisannya itu lebih teruk daripada anjing. Kerana khinzir itu lebih teruk daripada anjing. Okey, dan dia adalah najis yang berat. Kita cakap mughalladhah, kata para ulama, kerana ianya lebih teruk daripada anjing. Anjing dalam keadaan ianya najis mughalladhah boleh dibela dengan syarat. Yajuzu iqtina'uhu bisyurut. Okey. Asalnya anjing ni haramlah dibela, tapi boleh dibela dengan syarat. Untuk orang tu bela jaga kebun ke, okey, boleh. Untuk tolong dia menggembala kambing ke, kan. Dan anjing juga boleh diajar, dididik sehingga menjadi anjing buruan.
diajar dan dilatih lah kita cakap. Dilatih sehingga menjadi anjing buruan. Okay. So dia ada beberapa manfaat pada dia. Berbanding dengan khinzir yang tiada manfaat langsung. Yang kita cakap manfaat yang diambil kira oleh syarak lah. Manfaat yang diambil kira oleh syarak. Dia tak ada manfaat yang diambil kira oleh syarak langsung. Bahkan ianya haram untuk dibela secara ijma'. Secara ijma'. Okay. Maka disebabkan dia lebih teruk daripada anjing, maka dia lebih aula untuk dikatakan najis yang mughalladhah. Okay. Najis yang kita cakap berat. Najis yang berat. Dan khinzir mengikut mazhab kita dan mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, ianya najis yang berat. Okay. Dia bukan pandangan mazhab Syafi'i sajalah, dia mazhab Hanbali sekali. Dia najis yang mughalladhah. Okey. Kemudian anjing. Wal kalb. Anjing juga najis dan anjing najis yang mughalladhah. Okey, anjing najis yang mughalladhah. Kata para ulama di dalam mazhab kita, hadis Nabi SAW, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari daripada riwayat Abdullah bin Mughaffal, yang mana Nabi SAW bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Ulahunna biturab atau ihdahunna biturab atau ukhrahunna biturab." Jika seekor anjing menjilat bekas, ataupun dia minum daripada bekas salah seorang daripada kamu, maka basuhlah ia dengan 7 kali basuhan. Salah satunya atau awalnya atau akhirnya dengan tanah. Yang mana melihat kepada logik, melihat kepada logik, juzuk anjing yang paling suci ini apa yang ada pada mulut dia sebenarnya. Yang ada dekat mulut dia itu lebih suci daripada apa yang ada dekat badan dia. Okey, apa yang ada dekat mulut dia, air liur dia dan sebagainya, itu lebih suci daripada apa yang ada dekat badan dia pada kebiasaan. Kan? Jika juzuk dia yang paling suci ini, iaitu apa yang ada dekat mulut dia itu pun najis, maka juzuk badan dia, seluruh juzuk badan dia juga najis. Okay, jadi mazhab Syafi'i melihat anjing ini kesemua juzuk badan dia, sama ada air liur dia, apa yang ada di mulut dia ataupun badan dia secara keseluruhannya najis. Kerana daripada bahagian badan anjing, yang paling bersih adalah mulut. Sebab mulut ini ialah biasanya ianya akan dibasuh dengan air kan. Anjing itu minum air. Air itu akan hilangkan najis. Okay. So air ni biasa dia akan ada dekat mulut. So dia akan menghilangkan lah kalau ada najis kat mulut dia. Itu pun Nabi SAW sebut, kalau dijilat ataupun diminum pada bekas salah seorang daripada kita, kita kena basuh 7 kali. Menunjukkan juzuk-juzuk badan dia yang lain yang biasanya tak terkena air langsung ni, melainkan kalau dia mandi lah, biasanya tak terkena air langsung ni, lagilah najis. Okey, lagilah najis. Maka sebab itulah anjing itu najis seluruh badannya. Dan dia mughalladhah. Okey, seluruh badan dia najis. Al-khinziru wal kalbu far'aihima. Khinzir dan anjing dan kedua keturunannya, furu'nya. Jadi hasil kacukan binatang di antara anjing dan khinzir. Kalau ada orang itu kacukkan anjing dan khinzir, anjing campur khinzir, maka yang lahir itu juga najis dan najis mughalladhah. Jika hasil kacukan itu di antara salah satu anjing ini, di antara salah satu binatang ini, di antara salah satu binatang ini. Contohnya orang kacuk anjing dengan serigala. Orang kacuk anjing dengan serigala juga jadi najis. Orang kacuk kambing dengan anjing juga jadi najis. Kambing dengan, walaupun jarang berlaku lah kita cakap kan, kambing dengan khinzir dia jadi najis. Okey.
yang dikacuk dengan salah satu daripada keduanya juga menjadi najis. Kan? Dia mengikut anak binatang yang lahir itu tadi. Anak binatang yang lahir itu tadi, dia akan mengikut parents dia, okay, kita cakap ayah ataupun mak dia, yang paling teruk dari sudut kedudukan, yang paling kotor lah. Jadi sebagai contoh, kalau dia adalah hasil gabungan ataupun dia adalah binatang yang lahir daripada kacukan anjing dan kambing, dia akan ikut anjing, dia akan ikut yang berat, dia akan ikut yang najis. Okay, anjing kacuk dengan kucing contohnya, dia akan ikut parents dia yang anjing, so dia pun jadi najis. Khinzir kacuk dengan kambing contoh, dia akan ikut parents dia khinzir tu, so dia jadi najis. Okay, boleh Itu antara perbahasan lah tentang mengikut ni, anak mengikut hukum salah satu daripada kedua ibu bapa dia. Okay, wajar juga untuk kita sebutkan beberapa permasalahan lain yang ada kaitan. Ulama juga ada bahaskan yang luar daripada bab najis ini, macam mana kalau seorang anak itu dia adalah hasil, okay, dia lahir daripada perkahwinan di antara ayah yang Muslim dengan mak yang ahli kitab. Ayah yang Muslim dengan mak yang ahli kitab. Jadi lahirlah seorang anak. Anak yang lahir ini daripada hasil perkahwinan ayah Muslim dengan mak ahli kitab ini, apa agamanya? Maka kaedahnya dia akan mengikut ayah ataupun mak dia yang paling elok dari sudut agama, yang paling tinggi dari sudut agama. Jadi jika ayahnya Muslim, maknya ahli kitab, maka dia akan ikut ayah dia yang Muslim. Okay. Jika contoh lain, jika anak yang lahir itu daripada kedua ibu bapa, salah satunya ahli kitab, yang lain adalah wathani. Wathani, penyembah berhala. Maka dia akan mengikut agama ayah dia ataupun mak dia yang ahli kitab. Jika berlaku ayah dia ahli kitab, mak dia wathani, maka dia akan ikut agama ayah dia yang ahli kitab. So dia akan ikut agama yang lagi tinggi. Kalau ayah dia Muslim, mak dia ahli kitab, dia akan ikut ayah dia yang Muslim. Wassuru. As-sur dekat sini ada beberapa tafsiran daripada kalangan para ulama kita. Ada yang mentafsirkan sur di sini bermaksud apa sahaja juzuk bahagian binatang itu, iaitu anjing atau khinzir yang terpisah ataupun yang berbaki, bulu-bulunya, okey. Ada yang tafsirkan itu maksud sur. Dan tafsiran yang lagi masyhur adalah yang disebut kat sini, bekas minum keduanya. Jika ada air yang diminum oleh khinzir ataupun anjing, bekas air yang diminum oleh kedua binatang ini juga najis. Okay, bekas air yang diminum oleh kedua binatang ini juga najis. So ada beberapa penafsiran. Okay, beberapa penafsiran. Jika boleh anda bacakan daripada syarah Ibnu Ziyad Al-Waddahi, kata beliau rahimahullah, as-sur, okay, ataupun as-sur asalnya, kemudian diubah menjadi sur, ay baqiyatul kalbi wal khinziri wa far'ihima ka'azmin wa sya'rin wa damin wa baulin wa dam'in wa araq. Wa qila as-su'ru fadlatus syarab. Sur ataupun sur adalah bahagian badan anjing atau khinzir yang tertinggal, okay, ataupun yang terpisah, seperti tulangnya, seperti rambutnya, seperti bulunya, darahnya, kencingnya, okay, dia punya peluh dia. Dan dikatakan juga sur adalah fadlatus syarab, lebihan bekas minum anjing dan khinzir. So ada dua tafsiran, dua betul, tak ada masalah. Jadi atas tafsiran kedua-dua ini, kedua-duanya najis. Okay. Bekas minuman anjing
bekas yang ada air dalam dia, dalam air yang diminum oleh anjing dan khinzir, najis. Juzuk-juzuk badan dia keseluruhannya juga najis. Kemudian kita masuk rangkap seterusnya. Kata Imam Ibn Raslan rahimahullah, wa maitatun ma'al 'idhami wasy'ar was-sufi la ma'kulatun wala bashar. Wa maitatun ma'al 'idhami wasy'ar was-sufi la ma'kulatun wala bashar. Bangkai berserta tulang dan rambut serta bulu, okey, tidak termasuk najis. Okey. Okey, kalau kita nak susun dengan lebih baik, bangkai, tulang, rambut dan bulu adalah najis. Bangkai dan tulang bangkai itu, rambut bangkai itu, bulu bangkai itu adalah najis. Dikecualikan kalau ianya daripada bangkai yang halal dimakan dan juga bangkai manusia. La ma'kulah wala bashar. Okey, daripada bangkai yang halal dimakan dan juga bangkai manusia. So, pertama sekali bangkai. Okey. Pertama sekali bangkai. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, hurrimat alaikumul maitah. Kata para ulama tafsir kita, maksudnya hurrima alaikum aklu ataupun tanawulul maitah. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai. Dan ilahnya adalah kerana bangkai itu najis. Okey. Dan bangkai ini bila dia jadi najis, keseluruhan juzuk badannya najis jika ianya bangkai. Bangkai ialah apa-apa binatang yang mati bukan dengan sembelihan syar'i. Bangkai ialah apa-apa sahaja binatang yang mati bukan dengan sembelihan syar'i. Kalau dia mati dengan sembelihan syar'i, dia tak dipanggil bangkai. Jika dia mati dengan sembelihan syar'i, dia tak jadi bangkai. Okay? Kalau dia mati bukan dengan sembelihan syar'i, dia jadi bangkai. Okay? Dia jadi bangkai. Sama ada haiwan itu halal dimakan, tapi dia tak mati dengan sembelihan syar'i. Contohnya kita cakap ada rusa yang kena langgar dengan lori sampai mati, itu menjadi bangkai. Ataupun dia memang daripada binatang yang tak halal dimakan, yang memang kita tak sembelih lah. Contohnya macam harimau, singa. Okay? Yang kita tak boleh makan. Dan dia memang mati sebagai bangkai, kita takkan boleh sembelih dia lah untuk buat dia jadi halal. Okay, untuk buat dia jadi halal. So, binatang-binatang macam ni, yang bangkai ini, apabila dia mati, dia menjadi najis. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian yang ada kat rumah, kena fahami dengan baik permasalahan ni. Kena berikan tumpuan. Haiwan ini, ketika dia hidup, tuan-tuan dan puan-puan kena buat nota dengan cermat. Ketika dia hidup, semua haiwan adalah suci ketika dia hidup. Semua haiwan adalah suci ketika hidup, melainkan anjing dan khinzir ataupun kacukan. Kacukan keduanya. Kacukan salah satu daripadanya. Okay. Semua haiwan ketika hidup adalah suci, melainkan anjing, khinzir dan kacukannya. Semua haiwan. Semua haiwan suci ketika hidup. Unta, lembu, gajah, harimau, monyet, ikan, apa nama dia? Ikan yu ke, orang panggil shark kan, ikan yu ke apa ke, samalah. Semuanya suci ketika hidup. Okey. Bila dia mati, berbeza. Bila dia mati, berbeza. Jika dia mati sebagai bangkai, berubah status dia daripada asalnya suci jadi najis. Okey. Jika dia tak mati sebagai bangkai,
dia mati dalam keadaan disembelih dengan sembelihan yang syar'i, dia tak jadi najis. Dia kekal suci. Okey. So kata Imam Ibn Roslan, bangkai berserta dengan tulangnya. Tulang bangkai najis. Okey, tulang bangkai najis. Sebab tu dulu ada perbahasan, orang bahas cawan. Hukum cawan bekas yang diperbuat daripada tulang-tulang binatang yang kita cakap bangkai. Cawan yang diperbuat daripada tulang-tulang bangkai lah. Okay. Dikatakan namanya bone china lah dan sebagainya kan. So apa status dia? Fatwa yang masyhur di Malaysia yang disebut oleh Mufti Wilayah dahulunya, Al-Fadhil Dr. Zulkifli Al-Bakri, dan juga seingat Ana juga pernah dibicarakan dalam Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Bone china punya cawan-cawan ini najis. Dia dihukumkan sebagai najis. So tulang-tulang binatang yang bangkai dia najis. Okey, dia najis. Okay, dan ada beberapa perbahasan lah. Okay, kalau ada masa kita mungkin boleh bincang lain. Kemudian wasya'ar, dia punya rambut dengan wasya'ar wasuf, bulu dia, rambut dia. Okey, bulu-bulu binatang yang mana orang Arab ni dia memberi nama bulu binatang ni berbeza-beza mengikut jenis binatang. Okey, macam suf. Suf ni lebih kepada yang apa ada kat biri-biri. Orang Inggeris sebut sebagai wool. Okey. Sya'ar ni umum, bulu secara umumnya. Kan. Kemudian ada yang lain juga termasuk rish. Dia punya apa panggil? Feathers. Burung punya feathers. Feathers lah, burung punya tu. Kan. So termasuk juga perbahasan, dan juga al-wabar. Okay, bulu-bulu yang ada dekat unta dan sebagainya. So bulu-bulu bangkai ini kalau dia mati sebagai bangkai juga najis. Najis. La ma'kulatun wala bashar. Tidak termasuk najis adalah bangkai yang halal dimakan dan juga bangkai manusia. Jadi mungkin akan ada yang tertanya-tanya. Ada pula bangkai yang halal dimakan. Okay, mungkin ada yang rasa terkejut. Ada dekat sana bangkai yang halal dimakan. Okay, jadi jawapannya ada bangkai yang halal dimakan. Apa dia bangkai yang halal dimakan? Hidupan laut, ikan ataupun hidupan laut dan juga belalang. Berdasarkan hadis sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, uhillat lana al-maitatan wad-daman. Okay. Dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. Maitatan tu as-samak wal jarad. Okay. As-samak wal jarad. Ikan ataupun hidupan laut secara umumnya. Kemudian kedua jarad, belalang. Okay. Jadi bangkai belalang dengan bangkai ikan halal dimakan, bahkan suci. Jadi kalau kita nak faham permasalahan ini, kita bagi gambaran dia. Kalau ada belalang yang dia dah mati, contohnya, dan dia melekat dekat kita punya baju. Dia terbang-terbang, dia mati, kemudian dia melekat kat baju kita. Kita tak perasan. Kemudian kita solat. Ataupun mungkin orang tu dia terpenyek. Dia terpenyekkan belalang kan, ketika dia solat. Dia terpenyekkan belalang. Okay, mati belalang tu. Dia tak perasan. Dia solat lah. Dah habis solat baru dia tengok, oh rupanya ada bangkai belalang tadi. Jadi hukum solat dia sah. Kerana bangkai belalang itu suci. Okay. Begitu juga ikan dan juga secara umumnya hidupan laut. Okay, hidupan laut. Seterusnya yang terakhir adalah mayat manusia.
Okey, kita cakap manusia lah, bangkai manusia atau mayat manusia. Manusia apabila mati, dia tak jadi najis. Zat badan dia tu bukan najis. Dia suci. Okey, dia suci. Kalau ada orang tanya, kalau dia suci kenapa kita mandikan dia? Kenapa kita nak kena buat proses untuk memandikan jenazah? Jadi kata para ulama, proses memandikan jenazah itu ilahnya untuk memuliakan, bukan kerana dia najis. Ilahnya litakrim, bukan liizalatin najasah. Okay, tapi untuk litakrim, untuk memuliakan. Okay, dan manusia ini mulia. Bila kata mulia, termasuklah bila kata mulia maksudnya dia suci. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak-anak Adam. Jadi kata para ulama tafsir kita, kami telah memuliakan anak-anak Adam. Ayat itu melazimkan bahawa termasuk di antara kemuliaan adalah suci. Kan? Sebab kalau tidak, dia tak cocok dengan makna ayat. Kita cakap manusia ni najis, tetapi dalam Al-Quran sebut manusia ini dimuliakan. So, bila kata dimuliakan, maka lazimnya adalah manusia itu suci daripada najis. Maksudnya asalnya zat dia suci. Asal zat dia suci. Bila anda sebut asal zatnya suci, tuan-tuan dan puan-puan kena faham. Kalau ada najis yang kena pada dia, najis yang tertimpa pada dia, dia akan jadi najis, tapi bukan kerana zat dia lah. Kerana najis luaran itu, faktor luaran. So dia akan menjadi mutanajis. Kita boleh bersihkan. Bila dah bersihkan, dia jadi suci balik. Dia bukan najis dari sudut zat. Okay, tuan-tuan dan puan-puan kena bezakan mutanajis dan najis dari sudut zat. Okay. So itu rangkap ke 89. Wa maitatun ma'al 'idhami wasy-sya'r was-sufi la ma'kulatun wala bashar. Kemudian rangkap ke 90, wad-damu wal qai'u wa kullu ma dhahar min as-sabilaini siwa asli al-bashar. Okey. Seterusnya yang najis adalah darah. Dan darah telah dihikayatkan ijma', jika anda tak silap oleh Al-Imam Abu Umar Ibn Abdul Bar, Hafizul Maghrib, ulama besar dalam mazhab Maliki, bahawa ianya najis. Dihikayatkan ijma' akan kenajisan darah ini oleh beberapa ulama, antaranya Abu Umar Ibn Abdul Bar. Okay. So darah najis. Dan di darah kat sini yang ulama maksudkan adalah ad-dam al-masfuh, yang dah keluar, yang dah mengalir, yang dah terpercik, kita cakap. Daripada pembahasan ini kita tahu bahawa darah yang masih berbaki di urat-urat, contohnya kalau orang tu dia makan makanan, daging dan sebagainya, didapati masih ada saki-baki darah sedikit, mungkin ada kat dalam urat-urat daging itu, kan, dipanggil ad-dam al-mutabaqqa fil uruq. Okey, darah-darah yang masih berbaki yang ada dekat daging, urat-urat daging yang sedikit itu, dia termasuk dalam darah yang dimaafkan. Dalam najis yang dimaafkan. Okey, dia termasuk dalam kategori najis yang dimaafkan. So itu adalah tentang darah. Dan bila bicara tentang darah juga, ulama sebutkan bahawa jika darah itu dimakan juga haram. Dia najis dan haram dimakan. Kenapa ada perbahasan ini? Sebab di antara tradisi orang Arab adalah mereka akan memakan darah. Okey, zaman dululah. Mereka akan tuang suatu cairan kepada darah ni, dikumpul darah, mereka akan tuang cairan, yang mana cairan tu akan buat darah menjadi pepejal. Kemudian mereka akan makan. Okey, jadi haram. Kemudian dikecualikan daripada darah-darah yang tak boleh dimakan ini, organ-organ dalaman yang ada dekat macam ayam lah, macam kita cakap hati ayam yang kita biasa makan.
paru dan sebagainya. Yang kata para ulama, hati, organ-organ binatang ini dia adalah asalnya darah. Dia dam mutajamid, darah yang pepejal. Tapi asalnya dia darah lah. So asal hukumnya dia haram, tapi dikecualikan sebab hadis. Hadis yang sama yang sebut tadi daripada Ibnu Umar kan, yang Nabi SAW sebut, uhillat lana al-maitatani wad-daman. Al-maitatan dia as-samak wal jarad, wa amma ad-daman dia adalah al-kabid wat-tihal. Okey. Kita cakap limpa dengan hati. Okey. Kabid wat-tihal. So itu pengecualian. Pengecualian. Seterusnya al-qai. Al-qai ni muntah. Al-qai adalah muntah. Di dalam mazhab kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, muntah adalah najis. Muntah adalah najis. Ilahnya kerana apabila makanan ataupun minuman dah sampai dekat kawasan badan kita yang berlaku perubahan, istihalah, proses merubah zat sesuatu, okey, apa yang ada dekat dalam badan yang padanya ada proses istihalah, dia akan menjadi najis. Kan? Ditambahkan pula makanan dan minuman ini dia akan diproses untuk menjadi kita punya najis lah kan, buangan kita. Maka bila dia dah ada dekat kawasan itu, kawasan yang ada istihalah perubahan-perubahan ini, maka jika dikeluarkan semula, dia najis. Jadi muntah di dalam mazhab Asy-Syafi'i adalah najis yang mutawassithah. Najis mutawassithah, najis pertengahan. Okey, yang maksudnya dibasuh dengan air. Kena basuh dengan air. Basuh dengan air yang mengalir. Okey. So muntah pun najis. Muntah pun najis. Dan mengikut muktamad Al-Imam Ibn Hajar, okey, Al-Haytami, apa sahaja muntah, walaupun dia masih tak berubah lagi, maksudnya makanan tu masih tak berubah, tetap najis. Jika ditakdirkan ada orang tertelan gula-gula, Mentos, dia makan Mentos, tertelan Mentos, ataupun dia makan coklat kacang coklat macam Nips, tertelan, kemudian dimuntahkan semula. Jangan dimuntah semula. Bila dimuntah semula, Mentos masih dalam bentuk Mentos, kan? Nips tu masih bentuk Nips, dia najis. Okey, di sisi Imam Ibn Hajar Al-Haytami, muktamad Imam Ibn Hajar, okey. So itu tentang muntah. Wa kullu ma zahar min as-sabilaini siwa asli al-bashar. Dan segala perkara yang keluar atau muncul dari dua jalan. Dua jalan iaitu qubul dan dubur adalah najis. Apa sahaja yang keluar daripada qubul dan dubur adalah najis. Siwa, kecuali. Dan siwa ini ada beberapa cara bacaan dia. Di sisi orang Arab dipanggil lughah. Kita boleh baca siwa, kita boleh baca sawa, kita boleh baca suwa. So kecuali aslil bashar, asal manusia, iaitu mani. Apa sahaja yang keluar daripada qubul dan dubur, darah yang keluar, air kencing, air madhi dan sebagainya, cairan-cairan apa yang keluar adalah najis. Kecuali air mani. Okey, kecuali air mani. Walaupun yang keluar itu benda yang jarang. Benda yang nadir, jarang berlaku. Contohnya ada budak kecil telan batu, telan shilling. Kemudian keluar shilling daripada badan dia. Itu tak najis. Shilling itu mutanajis. Shilling itu menjadi mutanajis. Kena dibasuh lah. Shilling itu mutanajis. Okey. Kecuali air mani. So dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i,
air mani adalah suci. Khilaf dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Okay. Abu Hanifah. Mazhab Hanafi mereka kata air mani najis. Tetapi mazhab Syafi'i melihat air mani itu suci. Kerana air mani adalah asal kepada manusia dan manusia itu suci berdasarkan ayat kita sebut tadi, walaqad karramna bani Adam. Jadi asal kepada sesuatu juga suci. Okey. Dari sini ada perbahasan daripada kalangan ulama, okey, tentang bagaimana dengan air mani binatang. Adakah ianya suci ataupun najis? Kaedahnya sama. Jika binatang itu binatang yang suci ketika hidup, iaitu semua binatang kecuali anjing dan khinzir, maka air maninya juga najis. Kerana dia adalah asal kepada binatang itu. Jika binatang itu suatu ianya hidup adalah suci, maka air mani dia yang merupakan asal kepada dia juga suci. Jika binatang itu ketika dia hidup dia najis, macam anjing, khinzir dan kacukannya, maka air maninya juga najis. Okey, juga najis. Kemudian kita masuk ke rangkap 91. Okey, rangkap 91. Lupa untuk anda sebutkan tadi. Selain daripada air mani adalah suci, alaqah dan mudghah. Alaqah dan mudghah. Himpunan darah, ketulan daging daripada asal penciptaan manusia itu juga suci. Kan, jika kita cakap janin tu dia tak lagi menjadi bentuk baby, dia hanya ketulan daging, kumpulan darah sahaja pun suci. Suci. Okay, ataupun ketulan daging, macam baby tu lahir dalam keadaan tak nampak pun dalam bentuk baby lagi. Okey, dia suci. Dia bukan najis, dia suci. Okey, sama alaqah dengan mudghah pun sama. Okey. Seterusnya 91, wa juz'u hayyin kayadin mafsuli kamaitihi la sya'arul ma'kuli. Wa juz'u hayyin, adapun bahagian tubuh disebut kat sini, haiwan yang hidup seperti tangannya yang terpisah, mafsul, yang terpotong, yang terpisah, maka hukumnya sama dengan bangkai, yakni najis juga. Namun tidak najis rambut dari haiwan yang boleh dimakan. Macam mana kalau kita cakap ada binatang, okay, hatta manusia pun, na'udzubillah, jika ada juzuk badan dia yang terpisah atau terpotong. Kalau kita bayangkan seekor kambing, contohnya kaki dia terpotong, tanduk tercabut, contohlah. Juzuk-juzuk ini yang terpisah daripada bahagian badan ini, apa hukumnya? Jadi hukumnya telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyit. Dalam sebahagian riwayat ma ubina. Okey. Dan sebahagian riwayat fahuwa kamaitatih. Apa yang dipisahkan ataupun dipotong daripada binatang itu ketika ia hidup, maka hukumnya adalah seperti bangkai binatang tersebut. Maksudnya, jika bangkai binatang tersebut suci, okey, seperti belalang, seperti ikan, maka bahagian badan dia yang terputus atau terpisah daripada dia ketika dia hidup juga suci. Sebagai contoh, kalau kita ambil belalang, kaki belalang tu tercabut. Kaki belalang tu tercabut. Okay, kesian belalang tu. Kaki belalang yang tercabut itu suci. Sebab melihat kepada bangkainya. Bangkai belalang suci, kita dah sebut tadi. As-samak wal jarad. Maka kaki dia yang tercabut suci. Kerana
anggota badan yang terpisah ketika hidup itu, adakah ianya najis atau suci dilihat kepada bangkainya. Kalau bangkainya suci, ianya suci. Kalau bangkainya najis, ianya najis. Tetapi seekor kambing, jika tercabut kaki dia, terpotong kaki dia, maka hukum kaki kambing yang terpisah ketika dia hidup ini tadi adalah sama dengan hukum bangkai kambing itu. Bangkai kambing adalah najis. Bangkai kambing. Kambing itu maksudnya tak mati. Mati bukan dengan penyembelihan syar'i. Adalah najis. Maka kaki dia tu juga najis ketika. Kaki dia terpisah ketika dia hidup tu juga najis. Okey. Kaki dia yang terpisah ketika dia hidup juga adalah najis. Begitu juga kita cakap kalau diambil belalai daripada gajah ketika dia hidup. Kan belalai gajah ketika dia hidup. Diputuskan belalai gajah tu ketika dia hidup. Ataupun lepas dia mati, samalah hukum dia. Belalai gajah yang terputus itu gading dia. Bukan belalai, gading dia. Samalah kan, tapi samalah hukum dia. Tapi orang biasa guna gading. Betul tak? Untuk perhiasan, kadang-kadang orang letak, yang orang kaya-kaya ni, dia letak dekat rumah dia gading gajah. Bukan belalai, gading yang orang Inggeris panggil tusk kan. Dia punya gading dia. Gading dia juga najis. Melihat kepada hukum dia lah, gading juga najis. Okay? Sebab gading itu jika dipisahkan ketika hidup, hukum dia sama macam bangkai dia. Dan gajah ni bangkai dia haram, najis. Dah haram dimakan lah ikut mazhab Syafi'i. Kan? Bila dia dah mati sebagai bangkai, pun sama jugalah dia najis kan. Sebab juzuk bangkai itu keseluruhannya najis. Jadi gading gajah najis. Apa hukum kita buat dia sebagai perhiasan? Hukumnya makruh ataupun harus. Jika ianya telah dikeringkan, hukumnya harus. Sebagai ulama memakruhkan. Okay. Secara peribadi, Ana pernah bertanya kepada Syekh Ana, Fadilatul Syekh Akram Mubarak Usman, hafizahullah, wa waffaqah. Jadi Syekh Ana kata harus. Sebab sabit daripada sebahagian tabi'in yang mereka ada guna sebahagian daripada juzuk gajah. Antaranya mereka guna tulang gajah ataupun gading gajah untuk buat sikat rambut. Untuk buat sikat rambut. So harus ataupun makruh. Okey. Kamaitihi, seperti bangkainya. La sya'arul ma'kuli. La sya'arul ma'kuli. Dikecualikan dia punya bulu dia. Bulu haiwan itu. Haiwan yang boleh dimakan. Apa maksud dia, tuan-tuan dan puan? Haiwan yang boleh dimakan seperti kambing, biri-biri lah kita cakap khususnya kan. Biri-biri, lembu, unta. Okey. Bulu-bulu mereka ini, ataupun kita cakap biri-biri punya bulu tu, wool tu, jika dia dicabut daripada dia ketika dia hidup, macam orang biasa buat, dalam bahasa Inggerisnya dipanggil shearing kan. Dia ambil macam mesin rambut, kemudian dia dia cabut ataupun dia cabut dia punya bulu dia lah kan, bulu biri-biri tu. Maka hukum bulu biri-biri tadi, bulu binatang yang halal dimakan ini tadi, binatang-binatang yang halal dimakan ini tadi, jika dicabut atau terpisah ketika hidup, maka hukumnya suci. Dia terkecuali daripada kaedah umum tadi. Dia terkecuali daripada kaedah umum tadi. Okey. Dalam Al-Quran Allah sebut wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin, dikecualikan. Dan daripada bulu-bulu binatang itu, bulu kambing, okay? Bulu-bulu unta, okay?
Athathan wa mata'an. Boleh jadi untuk kamu gunakan sebagai perabot, untuk kamu gunakan sebagai perhiasan, untuk kegunaan kamulah. Athathan wa mata'an ilahin. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa bulu-bulu binatang yang halal dimakan ini, Al-Quran kata boleh digunakan untuk kegunaan kita sebagai perabot, sebagai barang yang ada kat rumah dan sebagainya. Dan ayat ini datang dalam konteks ianya al-imtinan, sebagai pemberian. Al-imtinan maksudnya pemberian. Dan kaedah ulama tafsir menyebutkan apa yang datang dalam konteks pemberian, imtinan, maka hukumnya takkan boleh jadi najis. Sebab kalau dia najis, tak boleh dimanfaatkan, dia tak ada imtinan pada dia lah. Okay. Apa yang datang pada siyak imtinan, hukumnya adalah harus dan tidak najis. Kita boleh ambil dia atau guna dia atau makan dia, contoh. Sebab kalau tak boleh guna dia, tak boleh mendapat faedah daripada dia, maka tak datanglah ayat tu dalam konteks imtinan, konteks pemberian dipanggil. So ayat ni dalam konteks pemberian. Okey, dalam konteks pemberian. Fi siyaqil imtinan, maka dia memberi faedah bahawa perkara-perkara ini suci. Begitulah yang sama dengan bulu ini, wasufuhu warishuhu. Wariqatuh. Begitulah bulu untuk kambing, rish, burung. Burung punya kita cakap tadi lah, dia punya burung punya feathers, kan? Okay, burung punya feathers ni pun suci. Okay. Wariqatuh wa araqun wal misku thumma fa'ratuh. Okay, bahagian yang ni insya-Allah kita akan sambung minggu depan. Okay, Ana akan buka ruang untuk soal jawab. Dia ada perbahasan yang asing lah. Okay, ada perbahasan yang asing. Yang araq, misk, fa'rah ni. Ini perbahasan tentang najis-najis yang dikecualikan juga. Okay. Tapi dari kategori darah dan sebagainya. Yang ada dekat yang dari kategori darah ataupun cairan yang keluar daripada badan. Okay. Itu insya-Allah kita akan bincang minggu depan. Termasuklah fa'rah dan misk, kan. Misk wangian kasturi, fa'rah ni kantung yang ada wangian kasturi tu. Ini insya-Allah kita akan bincang minggu depan lah. Okay. So sampai sini sahaja. Sekarang Ana buka ruang untuk soal jawab, jika ada. Ada pendapat yang kata arak bukan najis. Ia cuma haram diminum. Boleh Ustaz beri pencerahan? Ya, ada pandangan. Dan pandangan ini adalah pandangan yang dipilih oleh Imam dalam mazhab kita Al-Muzani. Orang ataupun anak murid kanan Imam Asy-Syafi'i, yang mana beliau melihat perkataan rijs. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min rijs, kan. Rijs itu bukan merujuk kepada najis, tapi merujuk kepada kotoran secara makna sahaja. Bukan najis lah, maksudnya benda yang buruk dan terkutuk, kotor dari sudut makna. Sebab ayat tu bincang tentang perkara-perkara yang kotor dan buruk dari sudut makna. Ayat tu bincang tentang arak, judi, berhala. Okay, kemudian percaya kepada macam proses sial di kalangan orang Arab jahiliah. Itu semua merujuk kepada kotoran dari sudut akidah ataupun makna. Jadi pandangan ini tafsirkan rijs itu sebagai kotoran maknawi lah. Dia ada pandangan daripada kalangan ulama lah. Pandangan kita cakap sikit-sedikit daripada ulama. Jumhurnya kata haram. Jumhurnya kata najis. Tapi adalah pandangan yang kata ni. Dalam mazhab kita, pandangan ini pandangan dipilih oleh Imam Al-Muzani. Okay, Al-Muzani. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pendapat yang kata anjing bukan najis. Ia haram dipegang bila dalam keadaan basah. Dia haram dipegang di isu dia. Isu dia adalah tentang kenajisan anjing. Dia haram dalam mazhab Syafi'i lah.
Dia haram dipegang, tak kisah dalam keadaan kering atau basah. Dia haram dipegang, tak kisah dalam keadaan kering atau basah. Hanya senya dari sudut pegang, kena faham, kena bezakan dari sudut hukum pegang dengan hukum berlaku pemindahan najis. Dari sudut pegang, haram saja-saja pegang. Walaupun di tengah kering, kita kering. Dari sudut pegang. Dia akan masuk di bawah perbahasan at-tadammuh bin najasah. Saja pegang, saja kotorkan diri. Okay? Adapun dari sudut pindah najis ke tak, kalau anjing tu suci, silap. Anjing tu suci. Kalau anjing tu kering, tangan kita kering, tak berlakulah pemindahan najis. Kan, seperti ulama selalu sebut, al-jaf fil jaf ghairu najisin bila khilaf. Ataupun sebagai ulama kata tahir bila khilaf. Kan, perkara kering jumpa dengan perkara kering, maka dia tidak memindahkan najis tanpa khilaf. Okey. Itu tentang isu pegang. Adapun isu yang kata anjing bukan najis adalah sehingga ana mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Sebab mazhab Maliki melihat bahawa sehingga ana mungkin ana tersilap dalam penisbahan qaul ni. Tapi dalam mazhab Maliki, mereka melihat bahawa yang najis adalah air liur atau apa yang ada kat mulut anjing, dan najis itu najis ta'abudi. Maksudnya dia tak ada makna tertentu, dia bukan ada ilah tertentu. Tak dikiaskan dengan juzuk badan dia yang lain. Juzuk badan dia yang lain suci. Wallahu alam. Apakah boleh manfaatkan benda najis? Contohnya bulu kuda yang mati bukan secara syar'i dijadikan berus untuk bersihkan but. Tak boleh. Tak boleh. Benda najis tak boleh intifa'. Tak boleh intifa'. Tak boleh ambil manfaat. Okay? Benda najis tak boleh ambil manfaat. Tak boleh intifa' lah senang cerita. Hukumnya tak boleh. So memang benda tu bila najis, hukum utama dia bila dia jadi najis, kita tak boleh intifa' lah. Itu maksud dia. Asalnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk bulu kucing tak ada masalah. Bulu kucing, dia masuk dalam kaedah umum tadi, iaitu apa yang terpisah ketika binatang itu hidup, maka hukumnya macam bangkai dia. Bangkai kucing najis. Dan kucing kita tak akan boleh sembelih. Betul tak? Dia confirm najis lah. Mana ada orang tu sembelih kucing kan? So dia confirm najis. Kalau dia jadi bangkai. Kalau dia mati. Sebab bila dia mati, dia akan jadi bangkai secara pasti. Hukum bulu dia yang terpisah ketika dia hidup adalah sama dengan hukum bangkai dia. Maka hukum bulu kucing itu juga najis. Hanya sahaja bulu kucing ini, jika sedikit, dia termasuk dalam najis yang dimaafkan. Termasuk dalam najis yang dimaafkan. Kalau dia banyak, barulah dia jadi najis yang tak dimaafkan. Jadi kalau setakat hanya helaian-helaian bulu kucing, beberapa helai, tak ada masalah, ikut uruf. Tapi kalau bulu kucing itu adalah yang kucing tu muntahkan segumpal bulu tu, contohnya, ada segumpal bulu kucing, banyak macam tu, maka dia menjadi najis yang tak dimaafkan. Maka dia jadi najis lah. Cuma, macam anda sebut lah, yang biasa ada dekat kawasan keliling rumah kita ketika kita solat apa semua, bulu sikit je, bukan dia muntah keluar gumpalan bulu dia, betul tak? Kan bukannya gumpalan bulu yang ada. Jadi biasanya najis kucing ni dimaafkan dari sudut bulu dia, biasanya. Kerana dia benda yang mimma yashukul ihtiraz an, dia antara perkara yang susah untuk kita elakkan. Kucing ni kan macam dalam hadis sebutkan, dia benda yang memang selalu ada dengan kita. Innaha minat tawafin. Dia memang selalu berlegar dengan kita. Wallahu ta'ala alam. Apakah dubuk boleh dimakan? Ya, boleh. Ikut jumhur, termasuk mazhab Syafi'i. Dubuk mengikut jumhur termasuk mazhab Syafi'i boleh dimakan. Okey, boleh dimakan. Kerana mereka melihat taring yang ada pada dubuk ni lemah. Okey, dalam perbahasan tentang apa yang halal dimakan, apa yang haram dimakan, dalam kitab fiqah dipanggil perbahasan Kitabul At'imah.
Okay, perkara yang haram dimakan atau halal dimakan. Ulama kita ada huraikan bahawa taring yang membuatkan binatang tu haram dimakan adalah taring yang kuat, yang mana binatang tu memang diguna taring tu untuk mencacatkan atau mematikan musuh dia. Adapun dubuk, dia walaupun ada taring dia tak kuat. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dubuk, cara dia makan atau dikalahkan binatang lain adalah berkumpulan ramai-ramai, lepas tu dia gigit sikit-sikit. Bukan dia guna taring tu untuk kalahkan. Kalau macam singa, cheetah, jaguar, harimau, dia memang guna taring tu untuk cengkam dan bagi mati kan. Dubuk tak macam tu. Dubuk dia gigit-gigit je. Dia gigit hidup-hidup pula tu. Tuan-tuan dan puan boleh tengok kan channel-channel binatang. So disebabkan taring dia macam tu, dia lemah lah, dia boleh dimakan. Dan Imam Asy-Syafi'i sendiri, imam kita rahimahullah, kata beliau memang nampak penduduk Mekah, beliau riwayatkan penduduk Mekah memang makan dubuk. Allah Ta'ala alam. Khinzir dalam ubat-ubatan dalam mencegah penyakit. Sama. Dia khinzir macam arak lah. Dia sama perbahasan khinzir dengan arak ni bila dijadikan ubat. Panjang perbahasan dia kalau anda nak sebut dengan pandangan fatwa terkini ulama zaman sekarang daripada mazhab lain. Tapi kalau nak ringkaskan, dalam mazhab kita, hukum berubat dengan perkara yang najis haram. Okay, hukum berubat dengan perkara yang najis adalah haram. Asal kaedah dia, at-tadawi bin najasah dalam mazhab Syafi'i asalnya haram. Cuma untuk nak bagi puan faham atau tuan faham, sebagian ulama membolehkan kerana mereka bukan berpegang dengan mazhab lain yang kata bila arak ataupun khinzir itu digunakan jadi ubat-ubatan, mungkin berlaku proses istihalah, berubah. Okay, berubah. Khinzir atau arak tu dah berubah dia punya zat dia, molekul dia contohnya lah. Maka dia dah jadi benda lain dah. Dia dah seolah bukan khinzir dah. Ataupun dah bercampur dah DNA ke molekul dia. Contohlah kan. Dia jadi istihalah lah senang cerita. Maka sebab tu ada beberapa ulama yang minoriti kata boleh. Tapi minoriti lah saya ingat nah. Dan ikut mazhab Syafi'i, istihalah ini tak terpakai. Sebab dalam mazhab Syafi'i, istihalah atau perubahan zat ni, dia terhad kepada beberapa permasalahan je. 3-4 je. Mazhab kita tak luaskan dalam isu istihalah. Mazhab luas dalam istihalah ni, Maliki dengan Hanafi. Dan asal kaedah dia, at-tadawi bin najasah ni haram. Okay. At-tadawi bin najasah ni asalnya haram. Kalau ada pun dikecualikan beberapa kes. Ada beberapa kes dikecualikan berubat dengan benda najis. Ya? Ada beberapa kes. Ada beberapa kes. Seperti Nabi SAW suruh, apa nama dia? Sahabat untuk minum air kencing unta. Dalam hadis Al-Uraniyin kan. So dalam mazhab Syafi'i kata hadis Uraniyin tu pengecualian kepada hukum tak boleh berubat dengan benda najis. Okey. Pengecualian kepada hukum tak boleh berubat dengan benda najis. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah jual kasut yang dibuat dari kulit khinzir yang kita dah tersalah beli? Ikut kaedah dalam, okay, macam biasalah nak jawab ni ikut kaedah dalam mazhab lah kan. Ikut kaedah dalam mazhab Syafi'i, disyaratkan dalam rukun jual beli, perkara yang untuk dijual beli ni dia tak boleh jadi najis. Benda yang najis dalam mazhab Syafi'i tak boleh dijual beli. Tak boleh dijual beli. Alternatifnya pelbagai. Alternatifnya pelbagai. Okay? Mungkin boleh buat apa yang dipanggil proses raf'ul yad. Raf'ul yad ni maksudnya dia tak jual pun. Dia panggil istilah raf'ul yad ni maksudnya dia kata dekat orang tu, saya mengangkat pemilikan diri saya daripada perkara ini. Okay? Saya mengangkat pemilikan saya tarik pemilikan saya terhadap perkara ini. Maksudnya dia kata dia berlepas dirilah, dia tarik pemilikan dia. Maka bila ditarik pemilikan dia itu, orang lain boleh milikinya. Tapi dia tak jadi jual beli, dia panggil tarik pemilikan. Okay, dia panggil tarik pemilikan. Ada alternatif lain lah setahu anak. Tapi jual beli tak boleh. Mungkin dia pakai raf'ul yad ataupun dia tengok fatwa ulama semasa.
Kena tengok fatwa ulama semasa. Ana tak ingat fatwa ulama semasa. Mungkin ulama semasa kebanyakannya fatwa akan kena buang ke ataupun boleh tukar trade in ke, wallahu alam. Ana tak sempat nak kaji. Wallahu alam. Sekejap soalan ni ana jawab sekejap bagian apa-apa saja. Okey, masih wujudkah perempuan ahli kitab? Bagaimana dengan muntah susu bayi? Najiskah? Muntah bayi pun najis. Muntah bayi pun najis. Ana jawab yang senang dulu. Muntah bayi pun najis. Cuma kalau sikit ada ulama yang kata dia jadi dimaafkan. Kalau muntah bayi lah sampai susah untuk elak, okey, yashukul ihtiras, dia boleh jadi muntah yang najis dimaafkan. Tapi dia najis juga. Berkenaan dengan perempuan ahli kitab, perempuan ahli kitab dalam ahli kitab ni dalam mazhab Syafi'i syarat dia ketat. Syarat dia ketat Ahli kitab dalam mazhab Syafi'i dia tu mesti orang yang memang ahli kitab, keturunan dia dah ahli kitab sejak dulu lagi. Dia bukan orang yang revert. Contohnya dia agama lain, contohnya dia agama Wathani. Dia agama Wathani. Shinto ke Tao ke, kemudian dia masuk Kristian, tak jadi. Kalau orang Shinto Tao masuk Kristian, dia tak jadi ahli kitab dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i ni dia tu ahli kitab kalau dah memang keturunan dia dekat situ dah bergenerasi-generasi ahli kitab. Sampai bila generasi dia? Generasi dia kena bersambung ahli kitab sampai sebelum Nabi SAW diutuskan. Dia tu dah ahli kitab sampai sebelum Nabi SAW diutuskan generasi dia. Ataupun dekat kawasan tu. Adapun kalau dia revert, dia bukan revert silap. Revert tu mu'alaf. Okay. Na'udzubillah. Kalau dia convert, contohnya dia Wathani jadi ahli kitab, itu dalam mazhab Syafi'i tak kira. Contohnya dia Wathani, orang yang Wathani lah, sembah berhala sebagainya, kemudian dia jadi ahli kitab, itu tak jadi. Dia tu mesti ahli kitab yang macam nak cakap tadi, yang dia dah duduk kat kawasan tu lama, bergenerasi keluarga dia daripada dulu jadi ahli kitab sebelum Nabi SAW diutuskan. Itu ahli kitab mengikut mazhab Syafi'i. Okay, wallahu ta'ala alam. Okay. Tentang muntah tadi anda dah jawab lah. Muntah bayi najis, cuma ada yang fatwakan yang jadi maafkan. Ada soalan lagi? Tak ada dah Okey. So sampai sini sahaja. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah tersilap cakap daripada anda sendiri. Moga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat. Okay, kalau ada apa-apa kesalahan, kesilapan tu ana minta maaf dan ana tarik balik lah jika ada betul-betul. Kita hanya manusia biasa. Dan moga tuan-tuan dan puan-puan dapat manfaat dan ilmu, okay, perkongsian sama-samalah kita dapat ilmu, insya-Allah. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.